Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita berada pada surah Al-Infitar ayat 9 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Maksudnya sebenarnya yang membuat kalian menentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan melawannya dengan berbuat maksiat itu adalah kedustaan yang ada di dalam hati kalian terhadap hari kiamat, pembalasan dan perhitungan. Dan firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagimu ada, yakni malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini dan sesungguhnya para malaikat pada kalian ada malaikat yang sentiasa menjaga lagi mulia. Oleh kerana itu janganlah kalian membalas mereka dengan berbagai perbuatan buruk, dan sesungguhnya mereka akan menulis segala amal perbuatan kalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah perbahaskan daripada pelbagai makna yang dapat difahami ataupun yang telah dibahaskan oleh para ulama, daripada makna alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Berkuasa, yang Maha Sempurna dalam ciptaannya itu telah menciptakan manusia, telah menyempurnakan ciptaan manusia, dan telah menjadikan ciptaan daripada setiap anggota tubuh badan itu seimbang, sehingga ianya nampak indah dipandang, manis untuk dipandang, dan juga selesa untuk digunakan untuk pekerjaan harian manusia. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan menyebutkan kalla bal tukadzibuna bid-din, iaitu manusia ini bukan hanya mereka melanggari daripada perintah Allah, akan tetapi asbab kerana apa mereka berani untuk melanggar daripada perintah Allah, kerana sama ada kurang keyakinan mereka terhadap hari kebangkitan, ataupun mereka tidak beriman aslan kepada hari akhirat, hari kebangkitan. Mereka yang beriman akan tetapi lemah imannya, mereka berani melanggar daripada perintah Allah. Adapun mereka yang tidak beriman terus kepada Allah, maka lebih mudah untuk mereka melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Di sini makna yang pertama adalah mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa daripada agama tersebut, melanggari daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang kedua daripada ad-din, iaitu agama itu sendiri, ataupun daripada hari pembalasan, seperti mana ad-din itu bermakna al-jaza, iaitu hari pembalasan, yang mana setiap orang akan menuju kepada hari tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dengan ciptaan yang sempurna sebagai satu dalil bahawa akan ada hari perhitungan
iaitu diadakan kejadian diciptakan manusia itu dengan sempurna kerana ada hikmah di sebaliknya, dan hikmah itu adalah hari kebangkitan. Kemudian apakah hikmah di sebalik kejadian manusia? Adakah hikmah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hikmah itu berbalik kepada manusia? Kalau kita mengatakan bahawa hikmah kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini kembali kepada Allah, maka tak ada guna hikmah itu kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan daripada hikmah kejadian, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadikan segala makhluknya. Maka hikmah daripada kejadian itu kembali kepada makhluk. Dan apabila kita mengatakan hikmah kejadian itu kembali kepada makhluk, faman ladhi yahsul li hadhil makhluk fi khalqihi wa wujudih halil hikmah, adakah hikmah untuk manusia ini kembali ataupun dapat dilihat hikmah itu di dunia ataupun di akhirat? Maka kalau kita tengok di dunia ini, orang menzalimi orang ini, orang itu, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, iaitu melanggar daripada peraturan-peraturan dunia, menipu, mencuri, yang mana akhirnya ianya adalah melakukan kezaliman dan kerosakan di atas muka bumi ini, akan tetapi seakan-akan tidak ada pengadilan di dunia ini. Jadi dekat dunia ni kita tidak nampak hikmah ciptaan manusia ataupun ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kerana seakan-akan kita melihat bahawa manusia itu boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, dan terkadang mereka terlepas daripada undang-undang dan sebagainya. Maka daripada sini kita dapat mengetahui, kita tahu ciptaan makhluk itu adalah untuk makhluk, dan ciptaan makhluk itu ada hikmah, dan hikmahnya jikalau tidak ada di dunia, maka pasti akan ada kehidupan di mana akan terzahir hikmah kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita nak katakan yang mana kalau idza kana al-khalq fi hadhihi dunya hadha yadhlim hadha wa hadha yatgha ala hadha thumma ma'ad syai' jaza' kana an-nas yadhlim ba'dhum ba'dha adh-dhalim huwa ar-rabih. Dan kalau kita nak katakan bahawa di dunia ini tidak ada pembalasan, iaitu seakan-akan sesiapa yang ingin melakukan apa sahaja boleh dilakukan, sehingga mereka itu tidak dibalas, maka tak ada hari yang mana mereka akan mendapat balasan setimpal atas apa yang mereka kerjakan. Kalau tak dekat dunia, perlu ada di alam lain yang mana mereka akan dibalas. Kalaulah tak ada alam lain yang mana dibalas, maka kita akan mengatakan orang zalim itulah orang yang untung. Sebab makin dia zalim, makin dia menindas orang, mungkin pada segi zahir ni nampak macam duit dia bertambah, harta dia bertambah, populariti dia bertambah dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu menyangka bahawa Allah lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa ta'ala memberi waktu, memberi fursah orang itu untuk kembali, ataupun mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang setimpal pada hari kiamat. Maka adakah kita memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha sempurna dalam ciptaannya, ciptaan manusia yang sungguh menakjubkan ini, adakah dia akan membiarkan orang-orang zalim itu melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki tanpa dibalas? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang kepada orang-orang yang melakukan dosa, iaitu beri dia peluang untuk dia bertaubat, dengan harapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kemurahan Allah dalam memberi waktu, memberi
peluang kepada orang-orang yang zalim ini berdosa untuk kembali kepada Allah dan bertaubat, adakah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat begini tidak mampu untuk nak mengazab ataupun nak mengambil hak orang yang menzalimi itu, mengambil hak orang yang dizalimi itu daripada orang yang zalim. Naam, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun sebesar zarrah daripada kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain ataupun terhadap makhluk lain, maka akan dibawa di mahkamah keadilannya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Insan yata'adda ala haiwan ya'ti haqqah. Manusia kalau dia menzalimi haiwan, maka haiwan itu akan mendapat daripada haknya pada hari kiamat, dan manusia yang menzalimi itu akan diazab dengan azab yang setimpal. Haiwan menzalimi haiwan lain, maka akan diberikan hak haiwan yang dizalimi itu, dan haiwan yang menzalimi itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, maha sempurna, maha adil, tidak meninggalkan apa-apa daripada hak-hak manusia ataupun haiwan begitu sahaja pada hari kiamat. Dan setiap daripada kewujudan setiap daripada kewujudan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu tanda bahawa akan ada hari kebangkitan, akan ada hari yang mana setiap manusia akan mendapat balasan daripada apa yang mereka kerjakan. La ilaha illallah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kemudian disebutkan, nak tanya sama ada suara clear ke? Bismillah. Naam. Alladhi bu'itha bihi Muhammad, iaitu agama yang dimaksudkan kalla bal tukadzibuna biddin, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ad-dina 'indallahil Islam. Perkataan ad-din iaitu agama, tadi kita sebutkan ad-din bermakna hari penghitungan, seperti mana yang disebutkan tafsir daripada Maliki Yaumiddin, raja kepada hari kebangkitan ataupun hari pembalasan ataupun hari perhitungan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ad-din, inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa yang mengambil selain daripada agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahajalah yang diterima. Dan Islam itu dinamakan sebagai agama ad-din kerana agama Islam, din ataupun agama Islam itu sahajalah yang selayaknya untuk mendapat balasan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang mempercayai, mengimani, meyakini dan yang mengikuti daripada ajaran agama Islam, maka itulah yang akan diganjarkan pada hari kiamat. Jadi maksudnya perkataan ad-din itu sama ada pembalasan ataupun ad-din sebagai satu agama, dua-dua boleh dimaksudkan di sini, yang mana orang-orang kafir mendustai daripada ad-din dan mereka tidak beriman dengan ad-din ataupun tidak mengambil agama ini sebagai satu agama. Dan pada hari kiamat, seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain agama Islam di hari sebagai satu agama, tidak akan diterima amalan baiknya, dan di hari kiamat nanti dia akan tergolong dari orang-orang yang rugi. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka agama Islam sahajalah yang diterima oleh Allah di dunia, dan amalan-amalan orang-orang yang mengambil Islam sebagai agama sahajalah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun agama-agama lain hanya mendatangkan musibah, hanya mendatangkan masalah, hanya mendatangkan azab dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. La ilaha illallah. Naam, maka seluruh daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita dan di dalam tubuh badan kita, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa adanya Sang Pencipta dan adanya pengadilan daripada Sang Pencipta
ke atas setiap makhluknya. La ilaha illallah. Kerana kalau tidak ada hari pembalasan di hari kiamat nanti, maka segala ciptaan ini akan dikira sebagai sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari melakukan sesuatu perkara itu dengan sia-sia. Dan kita sebutkan tadi, maksudnya hikmah daripada kewujudan ini kembali kepada manusia, tidak kembali kepada Allah, kerana Allah maha berkuasa, tak perlu daripada hikmah untuk menciptakan apa-apa, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan daripada hikmah daripada ciptaan tersebut. Maka hikmah itu kembali kepada manusia. Dan kita cakap hikmah itu tidak zahir. Hikmah penciptaan manusia itu tidak nampak di dunia, kerana kita nampak orang ni menzalimi orang ni, orang tu mencuri daripada orang ni, dan terkadang mereka terlepas daripada undang-undang dunia. Akan tetapi hikmahnya adalah kembali ke negeri akhirat. La ilaha illallah. Naam. Dan setelah memberitahu tentang apa yang akan berlaku, kalla bal tukadzibuna biddin, iaitu mereka yang beriman ataupun mengingkari daripada ajaran agama Islam, ataupun yang tidak beriman dengan agama Islam secara total, disebutkan kepada mereka apa? Diingatkan bahawa jangan kamu ingat kamu akan terlepas di hari akhirat. Kerana apa? Kerana di dunia ini wa inna alaikum lahafizin, kerana bersama kamu itu ada para malaikat-malaikat yang menjaga daripada kamu. Wakalna bikum malaikah, kami mewakilkan kamu itu dengan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pelbagai jenis ciptaan, dan hatta di kalangan malaikat juga ada macam-macam jenis malaikat. Antaranya malaikat yang sering berada di sisi kita untuk mencatat daripada amal perbuatan kita. Antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada manusia, ada jin, ada malaikah, kemudian ciptaan di bumi, ciptaan di langit dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala perbanyakkan ciptaannya untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada ciptaan tersebut adalah para malaikah yang mana akan berada bersama manusia siang dan malam, yang mana mereka akan mencatat daripada perkataan kita. Bukan hanya perkataan dicatat, akan tetapi intonasi melafazkan perkataan-perkataan tersebut. Adakah dalam keadaan marah, adakah dalam keadaan beradab, adakah dalam keadaan gembira, adakah dalam keadaan sedih dan sebagainya. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Bukan hanya perkataan, akan tetapi intonasi dan riak wajah ketika menyebutkan, mengatakan sesuatu perkataan itu juga akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi perbuatan, wa af'alukum wa ahwalukum, dan keadaan kamu tidak terlepas daripada buku catatan para malaikat sedikit pun. Illa idza arada al-haq an yusamihuka kulla shay'in yaktub ma shizaid wa la shi naqis. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diampunkan, maka itu akan dihilangkan daripada ingatan para malaikat, akan dihapuskan, dipadamkan daripada buku catatan amalan kita. Kalau tak, semuanya tercatat di dalam buku amalan. Naam. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di kalangan makhluk-makhluknya 3 jenis makhluk yang mana mereka ini merupakan ketua kepada makhluk-makhluk lain. Diciptakan manusia, diciptakan jin dan diciptakan malaikat ini sebagai ketua kepada makhluk-makhluk lain. Kerana apa? Kerana mereka ini diberikan akal fikiran, diberikan akal berbanding dengan makhluk-makhluk lain, iaitu akal mereka itu melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. La ilaha illallah. Naam. Yudrikuna biha idza ahsana isti'maluha, yang mana dengan akal fikiran tersebut mereka mampu untuk memahami, kalau mereka menggunakan akal fikiran itu dengan sempurna, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akal fikiran makhluk-makhluk lain, walaupun sebahagian daripada mereka ada akal fikiran, tapi akal fikiran mereka itu tidak diciptakan untuk dapat memahami dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para manusia, jin dan malaikat, akal fikiran mereka itu kalau digunakan
dengan sebetulnya, dengan sebaiknya, maka mereka akan dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala melalui akal tersebut. Dan ini merupakan satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, jin dan juga para malaikat. Akan tetapi mereka-mereka yang tidak menggunakan akal fikiran dengan sempurna, seperti mana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akal fikiran mereka itu akan menjadi daya', iaitu seakan-akan tidak ada nilai. Akal fikiran itu kalau tak digunakan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka akal fikiran itu hebat mana pun, maka seakan-akan tidak ada nilai seperti akal fikirannya haiwan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu, iaitu manusia yang tidak menggunakan akal fikiran untuk mengenal Allah, mereka itu adalah seperti haiwan-haiwan, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada haiwan. Adapun mereka-mereka yang menggunakan kelebihan ini, kelebihan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan manusia dan jin, seperti mana yang berlaku kepada malaikat. Malaikat memang diciptakan untuk menggunakan akal fikiran itu untuk kebaikan. Adapun jin dan manusia, mereka mempunyai pilihan, mereka mempunyai iaitu sebahagian bentuk ikhtiar. Mereka boleh memilih untuk nak gunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Kalau mereka gunakan, mereka akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, dan matlamat daripada ibadah itu adalah supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka-mereka yang menerima kemuliaan daripada Allah dengan menggunakan akal fikiran untuk mengenal Allah, maka orang-orang itulah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat ini merupakan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mempunyai tubuh, mereka mempunyai tubuh badan, yang mana tubuh badan mereka itu diciptakan daripada cahaya. Kita, Allah ciptakan tubuh badan kita ini daripada at-tin, iaitu tanah. Dan jin, mereka itu diciptakan daripada api. Subhanallah, Allah ciptakan malaikat itu daripada cahaya, Allah ciptakan jin itu daripada api, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ni manusia daripada tanah, yang mana tanah itu mampu untuk mengambil daripada kelebihan-kelebihan cahayanya para malaikat, dan dapat mengambil daripada kelebihan-kelebihan ataupun keburukan daripada cahaya daripada api. La ilaha illallah. Sama ada kalau kita nak jadi baik, boleh jadi macam malaikat. Kalau kita wal-iyadzubillah pilih sebaliknya, akan menurun darjat itu sehingga seperti asyayatin. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri pilihan kepada jin dan manusia, sama ada untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, istiqamah dalam melakukan amalan-amalan baik, ataupun sebaliknya, tidak beriman kepada Allah, menjadi perosak kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan kami telah beri petunjuk kepada perjalanan mereka, kehidupan di dunia, sama ada untuk menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah, beriman dan bersyukur kepada Allah, ataupun mengkufuri daripada tidak beriman kepada Allah dan mengkufuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wahadainahun najdain, dan kami memberi hidayah, petunjuk kepada dua jalan, iaitu sama ada ingin mengikuti daripada jalan kebaikan ataupun daripada jalan keburukan. Adapun para malaikat, mereka ini maksum, mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melakukan maksiat, daripada menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka daripada akal fikiran itu untuk perkara-perkara yang menyalahi daripada melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga tidak diciptakan seperti manusia
Manusia ini makan, manusia minum, manusia mempunyai keinginan-keinginan, nikah kahwin dan sebagainya, yang mana malaikat itu tidak mempunyai apa-apa kecenderungan seperti mana yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap daripada jin, manusia dan malaikat ini, mereka mempunyai tugasan-tugasan, iaitu kita sebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menciptakan makhluknya itu, setiap mereka itu ada hikmah, ada tujuan dalam penciptaan mereka. Maka dijadikan setiap daripada makhluk itu ada tugas. Maka tugas sebahagian daripada Allahumma salli ala Muhammad, iaitu para malaikat, ada tugasan mereka. Tugasan mereka semua baik-baik. Adapun daripada manusia, ada tugasan yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para nabi dan para rasul. Begitu juga diberikan tugasan-tugasan kepada para jin. Jin-jin ada yang baik, ada yang sebaliknya. Begitu juga di kalangan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Setiap daripada mereka melakukan tugasan-tugasan masing-masing untuk mengimarahkan daripada kehidupan mereka secara khusus, dan untuk mengimarahkan kehidupan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang baik itu dipilih oleh Allah dan digunakan Allah itu untuk kebaikan. Adapun yang buruk, mereka itu dipilih oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang buruk dan untuk berkhidmat kepada orang-orang yang buruk, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Yang melakukan perkara yang baik, yang ditugaskan untuk perkara-perkara yang baik, mereka akan dibalas dengan kebaikan. Adapun mereka-mereka yang memilih jalan keburukan ataupun ditugaskan, digunakan untuk keburukan, mereka akan dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhirnya keseluruhan daripada kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang maha berkuasa, berhak untuk memilih dan untuk memutuskan apa sahaja dan menukar apa sahaja, mendahulukan ataupun melambatkan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan apa sahaja pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam kehidupan ini, ianya hanyalah macam satu bahagian sahaja daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Iaitu berapa banyak pilihan yang kita ada, gambaran-gambaran pilihan yang ada pada manusia, dan amalan-amalan yang boleh kita pilih, ini semua merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bagaimana nak cipta tubuh badan manusia, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berapa kuat kekuatan pandangannya, berapa kuat kekuatan pendengarannya, berapa kuat kekuatan tubuh badannya, semuanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatta ikhtiar, pilihan yang boleh dibuat oleh manusia itu juga merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita tengok, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak turunkan hujan, maka ditetapkan bahawa awan itu akan berkumpul dan sebagainya. Apabila awan itu dah berkumpul menjadi berat, maka barulah turun akan hujan. Maka yang turunkan hujan itu adalah Allah, tapi dijadikan asbab berkumpulnya awan itu sehingga menurunkan hujan adalah daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi orang-orang, bagi manusia ini ada pilihan masing-masing. Jadi bila mereka buat pilihan itu, maka akan menatijahkan sesuatu perkara yang mana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ini akan jadi ni, buat ini akan jadi ni dan sebagainya. Itu semua merupakan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang nak mengatakan, khalas, kalau pilihan aku ini pada hakikatnya merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah nak mempertanggungjawabkan kepada kita sesuatu perkara yang mana ianya merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah. Maka kita akan bagi tahu, ya ini macam apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Apabila berlaku sesuatu perkara, sebagai contoh, apabila bertemunya awan, maka akan turun hujan.
itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni sebagai makhluk, siapa kita untuk mempersoalkan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Kita ni seperti mana di dunia ini, kita kebanyakan perkara walaupun nampak macam kita ada pilihan, tapi banyak perkara itu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dipilih ada konsekuens, ada kesan daripada pilihan tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan langit, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap teguh, tenang untuk kita berjalan di atasnya, dan kita tidak ada kekuatan untuk menukar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba, kita hanya mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada, we don't have say untuk nak cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa yang aku nak kena pilih macam ni, kenapa kalau pilih macam ni jadi macam ni, kenapa tak pilihan boleh diberikan dengan cara yang lain dan sebagainya, sehingga walaupun kita pilih apa yang kita nak tapi kita tidak diazab sebagai contoh. Maka itu bukan kehendak kita, ini bukan kerajaan kita, ini bukan makhluk kita. Maka kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaan dan kekuasaan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu untuk kita singkapi ataupun untuk kita nak jalankan kehidupan kita ini adalah dengan penuh rasa malu di hadapan Allah yang memberikan kita segala-galanya, dan juga menunjukkan adab sebagai seorang hamba di hadapan seorang tuannya. La ilaha illallah. Dan sama ada kita nak mengaku ataupun tidak sebagai hamba, sama ada kita nak mengaku ataupun tidak sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita nak beriman kepada Allah, mempercayai bahawa Allah yang menciptakan kita ataupun tidak, itu tidak menukar daripada hakikat iaitu hakikat kejadian ataupun reality. Tidak akan menukar apa-apa reality. Kerana apa? Kerana makhluk kita ni merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah, dan perkara-perkara yang berada di sekeliling kita juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mempunyai akal fikiran yang waras, maka kita perlu untuk memahami siapa kita, mengaku siapa kita, lemahnya kita, kebergantungannya kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang ingin kita lakukan. Bahkan pada setiap saat kehidupan kita ini tak mampu untuk melakukan apa sahaja melainkan dengan keizinan dan kehendak dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenal siapa diri kita, maka dengan itu insya-Allah kita akan kenal dan mudah untuk mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Setiap daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ataupun di langit, illa atir rahmani abda, mereka itu akan mendatangi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sebagai hamba. Walaupun dekat dunia ni ada yang merasakan diri dia hebat, Fir'aun ana rabbukumul a'la, katanya aku merupakan Tuhan kamu. Ada yang merasakan aku mendapat kekayaan ini dengan ilmu yang aku miliki. Ada yang merasakan aku mendapatkan kehebatan dan pengaruh daripada kehebatan yang ada pada diri aku dan sebagainya. Akan tetapi hakikatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setiap daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebesar mana pun makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, sekecil mana pun makhluk Allah itu, sehebat mana pun, sekaya mana pun, sepandai mana pun daripada makhluk Allah itu, maka dia akan datang menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap daripada apa yang mereka kerjakan. Dan inilah merupakan hakikat sifat rububiyah ataupun uluhiyah, sifat ketuhanan, iaitu yang perlu untuk kita fahami dan submit kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka-mereka yang tidak mengenal diri mereka, daripada mana asal mereka, apa tugas mereka daripada ciptaan
berada di atas alam bumi ini, dan mereka juga tidak tahu ke mana mereka akan dikembalikan setelah kematian, maka adalah seperti mana yang disebutkan oleh Allah, nasullaha fa'ansahum anfusahum, mereka lupa kepada Allah, tak kenal Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu lupa kepada diri sendiri, tak kenal diri mereka, tak tahu siapa yang menciptakan mereka, tak tahu apa matlamat mereka hidup di dunia, dan tak tahu ke mana mereka akan kembali ke akhirat nanti. La ilaha illallah. Kalau kita tengok dekat dunia ni kan, anak-anak kecil apabila mereka bermain sesama sendiri, iaitu mereka akan cuba untuk meniru atau mengikut daripada apa yang mereka lihat orang-orang besar buat. Kadang-kadang dia tengok orang besar bawa kereta, dia pun nak ada kereta, ataupun kadang-kadang dia buat kereta mainan, sama ada kereta mainan yang diorang main, ataupun sama ada diorang cuba buat macam just macam kereta lah, diorang buat macam kereta, duduk kat dalam, mereka fikir, mereka sangka ini adalah kereta, mereka fikir, mereka sangka apa yang mereka buat tu adalah macam kereta, macam rumah, macam bangunan, apa saja yang mereka lakukan. Kerana apa? Kerana tengok orang besar buat, maka dia katakan, oh ini kereta, ini rumah, ini handphone dan sebagainya. Tapi kita orang dewasa yang ada akal tahu apa yang mereka lakukan itu adalah mainan, bukan satu perkara yang benar. La ilaha illallah. Maka begitu juga orang-orang yang merasakan diri mereka itu orang yang pandai, orang-orang yang merasakan diri mereka itu hebat, orang-orang yang menganggap mereka ini orang-orang yang intelektual, melakukan perkara-perkara, mencipta daripada perkara-perkara dunia ini, kemudian mereka merasakan diri mereka hebat. Mereka merasakan diri mereka hebat dan merasakan bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenar. Maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kuat imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila keimanan mereka itu kuat, maka dibukakan mata hati mereka sehingga mereka dapat melihat sesuatu perkara ataupun dapat melihat dunia ini secara hakikatnya. Wa ma mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali tipu daya. Sama seperti orang dewasa, orang yang berakal melihat kanak-kanak yang kreatif menciptakan pelbagai jenis mainan yang menyerupai daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, kereta, rumah, bangunan dan sebagainya, maka orang yang berakal itu tahu apa yang dilakukan oleh kanak-kanak ini adalah mainan. Begitu juga orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hati mereka itu celik mengetahui daripada hakikat dunia, maka mereka tidak akan tertipu daripada godaan-godaan syaitan ataupun daripada godaan-godaan ahli dunia yang sering menunjukkan daripada kehebatan dunia yang mana hakikatnya tidak ada apa-apa. La ilaha illallah. Naam. Sebagai contoh, orang yang berfikiran, orang yang merasakan bahawa iaitu mereka anggap diri mereka itu pandai dan cuba untuk mengubah daripada kebenaran. Anggap diri mereka itu pandai dan cuba untuk nak mengubah kebenaran yang dapat dilihat oleh mata sendiri. Sebagai contoh apa? Ada orang datang kat kita, cakap dengan kita bahawa manusia itu asalnya daripada monyet. Asal usul manusia itu daripada monyet. Kalau kita tanya dekat dia, adakah kamu hadir sewaktu penciptaan daripada manusia itu? Dia tak boleh nak jawab. Maksudnya yang ciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak ada sewaktu Allah menciptakan manusia. Kalau kita nak tanya kepada dia, apakah dalil kamu nak mengatakan manusia itu daripada monyet? Maka dia hanya boleh menjawab, mengikut aku punya research, mengikut ilmu yang aku ada, belajar bla 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 dekat universiti dan sebagainya, merasakan kita perlu submit kepada universiti mereka, yang mereka sendiri yang iktiraf sebagai universiti yang terbaik, yang mana pada hakikatnya kalau kita letakkan standard, sebagai contoh kita orang Islam, kita buat universiti dan kita letakkan standard universiti kena hafal Quran, universiti kena hafal hadis, maka apabila
kita bagi grade dekat universiti kita, maka universiti mereka akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab kita yang letak standard. Begitu juga sekarang ni diorang buat universiti, diorang letak standard kepada universiti mereka. Sudah pasti standard mereka itu, standard universiti kita tak dapat nak sama dengan standard mereka, sebab yang letakkan standard itu adalah mereka. Maka ini merupakan tipu daya ataupun khayalan yang dilakukan oleh orang-orang yang cuba untuk menindas orang lain dengan akal fikiran yang kononnya akal fikiran mereka itu adalah hebat daripada yang lain. Walhasil mereka mengatakan, mengikut apa yang aku belajar, mengikut daripada aku punya research dan sebagainya, manusia itu asal daripada monyet. La ilaha illallah. Naam. Aslul insan kan kadha ba'din tahawal. Dia orang nak mengatakan asalnya daripada monyet, kemudian monyet itu berubah menjadi manusia. Naam, kalau kita tanyakan kepada mereka sejak bila ataupun tahun berapa yang berlakunya penukaran ataupun mutation daripada monyet itu jadi kepada manusia. Syuf, yang ni bagi tahu kita tahun berapa ribu tahun dahulu ataupun berapa juta tahun dahulu. Bagi kita satu bukti je yang mana berlakunya penukaran daripada monyet kepada manusia. Tunjuk kita satu gambar kalau boleh. Mungkin time tu tak ada lagi kamera, tak ada gambar. Okey, syuf, bagi kita satu bukti dalam tarikh, dalam sejarah yang mengatakan, yang ada menyebutkan bahawa pada tahun sekian dan sekian manusia berubah ataupun monyet berubah menjadi manusia. Setelah pelbagai persoalan ni dan sudah pasti mereka tak mampu nak jawab, maka at the end of the day diorang kata diorang pun tak tahu dan sebagainya. Memang diorang tak tahu secara asalnya kerana mereka hanya suck the theory out of their thumb. Dia bukan satu ilmu, akan tetapi hanyalah satu khayalan, seakan-akan nak tunjuk macam mereka itu pandai. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok hari ini berapa banyak jenis monyet yang ada dekat zoo dan sebagainya, tak ada pula monyet yang berada di zaman kita ni yang berubah menjadi manusia. Apa yang kurangnya kalau zaman dulu monyet boleh bertukar menjadi manusia ikut pendapat mereka, kenapa monyet zaman sekarang, zaman kita ni tak ada pula yang berubah menjadi manusia? Apa yang kurang sehingga tidak menyebabkan proses penukaran itu berlaku di zaman ini seperti mana berlaku di zaman dahulu? La ilaha illallah. Maksudnya apa yang mereka katakan itu tidak ada asal dan tidak ada dalil. Cuma nak menunjuk macam mereka tu pandai. Seperti mana kita tengok orang yang berakal tengok budak-budak kecil main ni, mengatakan ini rumah, ini kereta, ini bangunan, tapi pada hakikatnya kita tahu itu hanyalah permainan, itu hanyalah satu kenyataan yang tidak ada dalil. La ilaha illallah. Sebab itu apabila Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardah diutuskan untuk pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar orang-orang yang bukan Islam pada waktu itu, apabila dijemput untuk makan di istana mereka, maka apabila ada satu seakan-akan ada tulang ke apa dalam mulut dia untuk makan, maka dikeluarkan makanan tersebut, letakkan di tangan kiri, kemudian dikeluarkan tulang ataupun kotoran yang ada pada makanan tersebut, dan kemudian Sayyidina Khalid bin Walid makan balik, yang mana itu merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian sahabat berkata kepada Sayyidina Khalid bin Walid, wahai Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana dia merupakan tentera perang ataupun panglima perang di waktu tersebut, maka dia kata, kenapa kamu buat macam ni di depan orang-orang ni semua, pembesar-pembesar? Macam malulah kita tak jaga adab, tak jaga etiket makan di hadapan mereka. Maka Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau? Dia kata, la atruk sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ajli haula'il hamqa. Maaf, mungkin perkataannya agak kasar, tapi dia kata apa? Dia kata, aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, tak pandai, kerana tidak menerima daripada ajaran Islam. Orang yang tidak menerima ajaran Islam itu dianggap oleh Sayyidina Khalid bin Walid itu sebagai orang yang hamqa, orang yang bodoh. La ilaha illallah. Kenapa mereka dipanggil orang-orang yang bodoh? Kerana mereka itu masih lagi berpegang kepada kefahaman-kefahaman mereka dan tertipu dengan kekayaan dan kekuatan askar yang mereka ada itu
dan tidak menerima daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana tidak menerima daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan terhadap orang-orang tersebut ini sebagai orang-orang yang hamqa. Walaupun pada segi zahirnya nampak mereka itu kaya, nampak mereka itu bertamadun, nampak mereka ada kemajuan dan sebagainya pada mereka, akan tetapi kalau mereka tidak menerima daripada ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang rugi, orang yang tidak pandai, tertipu dengan apa yang mereka ada, yang mana perkara-perkara tersebut telah menyebabkan mereka itu tersesat daripada jalan yang lurus, sehingga sanggup untuk memerangi daripada orang-orang Islam tanpa kebenaran. Sebab itu Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, la atruk sunnata Rasulillah li ajli haula'il hamqa. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah hanya kerana orang-orang yang kurang pandai itu. Dia tak kisah, maksudnya nak amal sunnah Nabi, kat mana-mana aku akan amalkan sunnah Rasulullah. Aku tak kisah orang kafir nak kata apa, orang siapa-siapa nak kata apa, aku tak kisah, kerana ni adalah sunnah orang yang paling pandai, sunnahnya Rasulullah, orang yang paling hebat akal fikirannya, orang yang paling luas ilmunya di dunia dan akhirat. Di langit dan di bumi tak ada orang yang ilmunya sehebat ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun apa mereka memanggil diri mereka, nak panggil diri mereka profesor, nak panggil diri mereka philosopher, nak panggil diri mereka apa sahaja pun, akan tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka ini yang mempunyai pelbagai title di alam dunia ini, akan tetapi kalau mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia dengan kekufuran tersebut, mereka akan mengatakan di hari akhirat nanti, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka akan mengatakan, alangkah baiknya kalau kami menggunakan telinga yang kami ada ni untuk mendengar akan kebenaran, menggunakan akal fikiran yang diberikan kepada kami ini untuk cuba untuk memahami daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan berada bersama ashabis sa'ir, iaitu ahli neraka. Fa'tarafu bidhanbihim, maka mereka mengaku kesalahan mereka, iaitu mengaku bahawa mereka tidak menggunakan pendengaran dan akal fikiran mereka itu sebaiknya sehingga dapat menerima daripada kebenaran. Mereka menutup daripada kefahaman akal fikiran mereka itu untuk menerima daripada kebenaran, terkadang sebab degil, terkadang sebab perkara-perkara yang lain. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka mengaku akan dosa-dosa mereka dan selayaknya mereka berada bersama ahli neraka. Akan tetapi ini bukan waktu untuk mengaku kesalahan. Apabila tiba di alam barzakh dan di hari akhirat, padang mahsyar, itu dah bukan waktu untuk kita mengaku kesalahan kita. Tak guna kita nak menyesal di hari akhirat, tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Walaupun menangis air mata darah sekalipun, tidak akan membawa apa-apa manfaat, sebab waktu sudah tamat. Maka siapakah orang-orang yang berjaya? Siapakah orang yang pandai? Siapakah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal fikiran mereka? Penghujungnya, walaupun dekat dunia ni tak ada title, walaupun pada hakikatnya di dunia ini tidak ada kemasyhuran, tidak dikenali oleh orang, tidak mempunyai apa-apa pangkat di sisi manusia, tidak mempunyai apa-apa harta kekayaan dan sebagainya, akan tetapi di akhirat nanti Allah kata apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka-mereka yang mentakuti daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan yakhshawna rabbahum bil ghaib, takut kepada Allah tentang apa yang akan berlaku di kemudian hari, iaitu alam ghaib, perkara-perkara yang tidak nampak, tapi mereka beriman, mereka takut kepada Allah tentang hari yang tidak dapat mereka lihat di dunia. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka itu adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka malaikat-malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang kiram. Kiram ni adalah orang yang mulia, orang yang boleh dipercayai.
dipercayai untuk nak menulis daripada buku catatan manusia. La yazidun wala yanqusun. Mereka tak tambah, mereka tak kurang. Ma yusawwiruna illa bihaqiqatihi, dan tidak mereka merakam ataupun menulis ataupun melihat sesuatu perkara kecuali dengan realiti, iaitu dengan kebenaran. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat ini sebagai syahid, sebagai saksi kepada manusia, walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan daripada saksi. Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa ke atas kita, dan Allah sebagai pencipta kita tak perlu untuk nak membawa saksi hanya untuk nak menunjukkan, syuf, awak buat salah fulan si fulan, ni surat saman awak. Tak ada keperluan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai satu rahmat daripada Allah, Allah itu cuba untuk nak bermuamalah dengan hambanya, nak menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diazab kecuali setelah menunjukkan bukti-bukti yang kamu ni memang betul-betul salah. Dijadikan waktu sebagai saksi, dijadikan tempat sebagai saksi, dijadikan anggota tubuh badan kita sebagai saksi, dijadikan malaikat yang berada di kiri dan kanan, dijadikan daripada buku catatan itu sebagai saksi, dijadikan daripada setiap makhluk yang berada di sekeliling kita ini sebagai saksi. Untuk apa? Nak tunjuk, syuf, kalau boleh, seakan-akan Allah nak mengatakan, kalau ini aku cuba untuk nak memaafkan kamu, aku cuba bagi peluang kepada kamu untuk bertaubat, tetapi kamu tidak mengambil daripada peluang tersebut. Kamu tidak takut, tidak berusaha untuk nak mantapkan ketakutan, keyakinan kamu terhadap kekuasaan aku, maka kamu akan diazab. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada hamba-hamba yang mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cuba untuk memahami daripada hikmah kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan segala ciptaan di sekeliling kita ini kerana ada hikmah, tidak dijadikan dengan sia-sia. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang-orang yang dapat mengambil pengajaran daripada diri kita, daripada apa-apa nikmat yang Allah berikan dalam tubuh badan kita, mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menjadi orang hamba yang sentiasa tunduk di hadapan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan peluang kehidupan kita di alam dunia ini untuk mengaku akan kelemahan dan kekurangan kita, dan berusaha memperbaiki daripada kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita, dan memohon Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan segala kekurangan dan segala kelemahan kita, sehingga apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah rida dengan kita dan kita rida dengan Allah. Amin, Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.